السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين الصالحين المصلحين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Suratul Nisa ayat yang ke-60 hingga seterusnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzil إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدموا
قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Alhamdulillah. 5 keratan ayat Allah daripada surah An-Nisa 60 hingga sampai 64 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita, melihat kita, mengetahui keadaan kita, kasih kepada kita, Arhamur Rahimin dengan kita dan semua hamba-Nya. Ianya sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Sambungnya kepada ayat yang Allah Ta'ala panggil orang Islam pada ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. So ta'at kepada dia, ta'at kepada Rasul dia, dan Rasul dia tak ada ta'at kepada ketua-ketua orang yang duduk memimpin kita di kalangan para ulama-ulama. Dalam ta'at ni dia banyak masalah ta'at. Dia mula nak timbul tak serupa pendapat, menyebabkan serba salah masalah nak ta'at. Lalu itulah Allah Ta'ala Al-Alimul Hakim, sangat mengetahui akan susah payahnya umat manusia masalah nak ta'at, serba salahnya begitu dan begini. Dia pun kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dia terima ambil cara belaka bila umat dia, bila hamba dia tu berasa susah, berasa bosan, timbulnya berbagai-bagai pendapat begitu dan begini. Dia ambil cara, tak ada kata pakak bergocah ambil sama fakmu pia benar orang tu lah turut. Tak. Atau pakak kira tengoklah mung tu, akui Quran dah. Tak. Bahasa dia ni, dia nak suruh klik ke kitab dia,
Tapi ya kecek lah betul. Nak cara sendiri, farudduhu ila Allah. Kalau kita kecek sungguh, farudduhu ila kitabillah. Lah tak gitu. Naklah kamu kembali kepada kitab Allah. Tapi ya tak ada nampak manja lagi kalau kecek farudduhu ila kitabillah. Ya nampak manja lebih berasa tepat nak tupu kata farudduhu ila Allah. Klik pada Allah Ta'ala sendiri. Kerana kalau farudduhu ila kitabillah tu klik ke kitab Allah. Pada dah nak kaksing. Pada dah nak cari cara penyelesaian. Tapi ya tak ada hak sungguh. Ya kena farudduhu ila Allah dari segi berdoa. Farudduhu ila Allah dari segi takut pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Dia tak cukup dengan klik pada kitab. Hati tak ada terhubung dengan Allah Ta'ala. Tak cukup dengan sekadar klik pada kitab. Tak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Tak cukup. Sebab itulah pengertian farudduhu ila Allah tu bukan sekadar kata farudduhu ila kitabillah yang kering-kering daripada hubungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Taala bela sungguh orang Islam ni. Bercara sungguh orang Islam ni. Nah, ambil kira cara dekat. Gapo ada mung rasa tak, duk rasa serba salah, duk rasa salah puak mung, duk jadi kelahi balah kana. Klik aku. Tu makna katanya comel Allah Ta'ala bela hamba dia ni, bela sungguh-sungguh. Masya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu wa syukru ya Allah ala ma aulana atas apa yang dia tu ra'ana, hafizana, aulana, a'tana, akramana, semua Allah Ta'ala mulia pada kita. Tak cukup lagi kepada Allah. Takut kata tak nampak tengok ke, suruh klik ke, tak nampak tengok. Lalu dia kata war rasul, farudduhu ila Allah war rasul. Rasul ada. Ulama kata waktu dia hidup tu ditanya dia sendiri, lah mana masalah ni? Supaya dengan biasa sahabat-sahabat apabila dia ada berasa kata tak tetap pendapat di kalangan puak dia agak, dia pergi cari Rasulullah lalu, pakai hari pergi cari Nabi lalu, tu farudduhu ila Allah war rasul. Takut pada Allah tu pergi cari Rasul tu. Kalau cari Rasul saja tak ada takut pada Allah, kau tak ada juga. Pada tu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu tu beriman dengan Allah dan hari kiamat. Nah, tak ada ayat in kuntum tu'minuna billahi wa bir rasul dak. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tadi so klik pada Allah dan Rasul, tapi beriman dengan Allah dan hari kiamat. Kerana asah hari kiamat tu lebih mendatangkan seseorang tu nak klik pada Allah dan Rasul. Sebab kita ni kata ada hari kiamat. Lah dunia ni pakak bergocoh dapat apa hari ya nak duduk. Tak ada hari kiamat dah. Pakak kira tenda-menenda jak kau tu jak kau ni pia tinggi kau boleh duduk sedap lah dunia. Tapi dunia ni hanya pentas untuk lakonan sementara. Berilah upaya sekadar 1%, 99% lagi Allah Ta'ala cadar akhirat esok. Sebab itulah beriman pada hari kiamat ni adalah seolah beriman kepada hidup dia sungguh lah. Orang tak beriman pada hari kiamat ni, orang tu tak beriman pada hidup. Sebab hidup dia sungguh di akhirat esok. Dunia ni tak ada. Nyawa-nyawa poh setara, pergi belakang apa? Ada pergi berdarat dah, kubur betul nasib, betul-betul pada batu nasib penuh dah. Pergi penuh belakang dah. Muda, tua, betina, jatuh, kecil, besar, melia, hina, semua pakat pergi belakang. Fakir, miskin, kaya, pakat pergi belakang. Sebab itulah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dari kiamat asas kepada nak kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul bukan sekadar kembali pada kitab, kembali pada takutnya kepada Allah, kembali pada berimannya kepada Allah, kembali kepada segala-galanya kita percaya kata Allah Ta'ala saja mengatur.
Itulah ajaran kitabullah. Itulah ajaran kitab Allah yang kita diterjemah oleh para ahli tafsir, katanya farudduhu ila Allah, ini makna farudduhu ila kitabillah. Karena kitabullah ajar supaya takut pada Allah, kitabullah ajar supaya beriman pada Allah, kitabullah ajar supaya jangan melanggari kalimah Allah, kitabullah supaya kita tu pelajari akan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya. Kitabullah supaya kita tu harapkan pahala dari Allah, cita-citakan keredaan Allah dan syurga daripada Allah Ta'ala. Itulah ajaran kitabullah. Tapi ya tak ayat kata farudduhu ila kitabillah, nampak supaya kata ada tak ada tu. Bila farudduhu ila Allah tu ada arti lebih banyak daripada kata farudduhu ila Al-Quran. War Rasul sepatutnya juga lebih ada arti daripada farudduhu ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayak ni diturun zaman Nabi dah hidup lagi, bukan diturun lepas pada Nabi mati dak. Sebab itulah farudduhu ila Allah war Rasul. Sebab Rasul ada lagi kata, klik pada dia, tanya dia, sahabat-sahabat masya-Allah radhiyallahu anhum jami'a, mereka tak ada berasa satu benda yang berasa pelik, mereka klik pada Allah Taala dan Rasul belaka. Sebab itu dia mau jadi sahabat sedap, kemah molek dengan ajaran Islam, percaya sungguh pada ajaran Allah, taat sungguh pada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalika khairun, itulah lebih baik pada munduk kelahi, lebih baik pada munduk kaca balah, lebih baik daripada kaca munduk tekan kalau tak ada berhenti-berhenti siapa tu kubur tekan. Kata nak pakak baca kitabullah molek, klik pada ahli tafsir sempurna dak, pakak duk jaga pun prayuk masing-masing. Aku halah ni siap orang sebatah ikut nak habis pun prayuk pemperayuk, ciwik ni pemperayuk. Na'udzubillah. Sebenarnya Islam ajar pemperayuk lebih besar pada tu lagi. Kalau kata nak tafsir ciwik ni ialah pemperayuk kena, bukan tak kena. Islam adalah pemperayuk dah. Islam adalah maslahah. Islam adalah boleh hasil banyak dalam hidup ni. Tapi kita tak nampak hidup sedap hak pemperayuk hak syaitan duk tunjuk sikit sebanyak tu ya. Pemperayuk hak tak sampai 1% tu ya. Hak 99% lagi tak ada pihak nampak pemperayuk tu. Islam adalah maslahat. Islam adalah pemperayuk besar sekali. Tapi pemperayuk yang hak sungguh, bukan pemperayuk hak biasa duk khoya-khoya bahang-bahang saja dak. Ni pemperayuk sekadar tengok benda mata. Takut orang hilang, takut orang ni tak sakta kita, dan kita kata tak kena hak kita dulu. Subhanallah. Beberapa banyak sahabat-sahabat ngaku kata dia tak kena, hak ni kena. Tak ada jatuh sikit buk tamneng dia. Beberapa banyak orang-orang melia ngaku kata hak ni tak betul, Umar sendiri ngaku tak apa, orang Tina. Orang Tina bangun kecek dengan Umar, tengah-tengah orang ramai. Hei Khalifah, hei Amirul Mukminin, kamu duk tahankan barang Allah Ta'ala buka peluang kepada orang Tina daripada belanja. Apa mu duk sekat belanja orang Tina nya? Umar setak ya tahu betul orang Tina ni. Aku salah ya orang Tina, Amirul Mukminin salah, perempuan hak bangun kecak ni betul. Ni ada kalau tak ada jatuh sikit abuk Umar. Tak ada kata berlawan dengan orang dabat-dabat dak. Orang Tina. Orang tamada tak tahu tak nama apa bangun kecek. Dia tak ada kira nama, tak kira pia. Siapa kecek hak betul, hak tu patut kita berhak untuk kecek, untuk turut. Tak ada kena tanya pia kecek tu, bagaimana kecek? Tak ada kena tanya. Isi kecek kena, hak tu lah Umar turut. Hak tu lah Islam suruh turut. Tak ada kira pia mereka kata. Ning tidak. Sebab kata puak tu kata tak kena semacam. Tu orang panggil silap teruk syaitan bagi kita acik leheng herok teruk dagu-dagu kita, tapi sedap duk dengan dagu herok. Nauzubillah min dalik, auzubillah minasyaitanir syaitan. Baik itulah zalika khairun, itu adalah lebih baik. Klik pada Allah dan Rasul lebih baik pada munduk kaca duk kerah puakmu, takut puakmu hilang, takut puakmu gitu. Takut apa? Kita pakat kerja sekali lebih pun prayuk banyak daripada duk belah-belah itu lagi.
Dan umat Islam desa pakat pun perayuk besar benar. Benar, maju, berjaya, ekonomi molek, hidup melia, maju, kuat. Sebab kita duk jaga pun perayuk hak halus-halus, hak bukan sebenarnya pun perayuk tu. Jadi kita hari ni hinanya, gapanya. Tak sanggup turut Allah, takut hilang pun perayuk sekut dua. Na'udzubillah min dhalik. Sebenarnya Islam ajar kita pun perayuk yang lebih besar. Qul a'unabbi'kum bi khairin min dhalika. Dah, apakah mu tak sedengar aku nak ayat dengan benda pun perayuk lebih banyak dan ni lagi. Allah Ta'ala ajar pun perayuk besar benar lah Quran dia. Tapi subhanallah manusia ni mangsa kepada syaitan. Nah, manusia ni jadi jera kepada syaitan. Na'udzubillah min dhalik. Duk mengejar satu benda yang tidak ada, atau mengejar benda yang sikit duk berasa atau banyak. Islam ajar lebih banyak pada tu, berpuluh-puluh kali ganda, ribu-ribu ganda, juta-juta ganda lagi maslahat kepada diri dia, kepada anak cucu dia, dan kepada umat manusia yang berada bersama dia. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil ni makna apa takwil? Sebaik-baik tafsir, sebaik-baik kesudahan, sebaik-baik apa dia? Tepat tuju. Nah, wa ahsanu ta'wila, dan itulah dia, nah, sebaik-baik apa dia? Takwil kepada ayat ni, kepada cerita tu. La ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala kata khairun, dia tak percaya. Allah Ta'ala kata ahsanu ta'wila, dia pun dia tak percaya. Duk rasa nak tu ahwa nafsu dia, duk rasa hak dia tu khairun, duk rasa kata hak dia tu lebih molek. Nah, Allah Ta'ala kata ahsanu ta'wila, ahsanu ma'aqibatan wa ma'ala, ahsanu jaza'a. Tak percaya situ. Sebab dia tidak beriman dengan Allah dan yaumil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allahumma a'inna 'ala al-iman bika wal yaumil akhir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tina imanan bika wa bil yaumil akhir imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Syaraf besar beriman, syaraf besar dunia dan akhirat, kemuliaan besar, pemperayuk mahasan dengan sebab kita beriman kepada Allah dan Rasul. Tinggi pemperayuk dia. Umat Islam, bangkitlah, bangunlah, sedarlah. Kata bersama Islam, bersama Allah, bersama Rasul adalah pemperayuk yang besar. Lebih besar ribu-ribu kali ganda daripada pemperayuk hak kamu duk nampak, duk mempertahankan bagai usai-usai, bagai tak pakar, bagai yang tidak benar dengan yang Allah Ta'ala bawa dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mari kita tengok ayat seterusnya. Berlepas pada ayat ni sebagai pala ni. Ayat suruh taat pada Allah, Rasul dan ulil amri, ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya, yang membawa dasar Quran dan sunnah, peturunkan kepada umat manusia, dikatakan ulul amri minkum. Nah, ulul amri minkum sebab berhubung dengan masalah Allah dan Rasul. Ulul amri yang tak berhubung dengan Allah Rasul bukan ulul amri minkum. Ulul amri ni orang-orang yang perintah mung yang berdasar pada mari pada Allah dan Rasul. Allah redha, Rasul tu pada redha, sudah. Ulul amri minkum yang panggil. Kalau ulil amri minkum yang duk lawan Allah dan Rasul bukan daripada ayat ni. Nak taat tak lagi, jangan duk ambil ayat ni buat duk tafsir tak tekal jangan. Taat tak ada gapo. Kalau bagi hak lawan dengan Allah dan Rasul, boleh baba perlu masuk dalam ulil amri minkum. Tapi kalau berlawan dengan Allah dan Rasul, bukan dari ayat ni, bukan ulul amri, bukan dari ayat ni. Nah, kita jangan duk ambil ayat ni duk buat latar pakai tafsir menurut hawa nafsu, nak jadi puak dia maju gitu, jangan sama sekali. Ayat Quran lebih pada mengatasi semua perpuakanlah dunia ni. Ayat Quran tu adalah tidak duduk di bawah kuasa mana-mana puak dalam dunia ni. Ayat Quran ni, nah semua perkara, na'udzubillahi min apa dia syayatin wa syahwat wa syirk, na'udzubillahi min dhalik. Berdasar kepada tu yang mari dah lah orang yang bersing pura-pura Allah Ta'ala wari contoh. Suruh Nabi tu perhati.
Lepas pada suruh tu, lepas tu perhati tengok setara mana orang turut Allah dan Rasul dan ulil amri minkum. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ya Allah, astaghfirullah. Alam tara, hei Muhammad, tidakkah kamu berasa heran tengok? Tidakkah kamu tengok dan kamu rasa heran? Ilal ladzina yaz'umun, kepada orang-orang yang sengka. Sengka ni tahu barang tak kena, tu makna sengka. Giduk kata barang hak tak sengoti, barang bulat ayat tak kepat, tu sengka. Duk sengka kata besar padahal halus. Duk sengka katanya kepat padahal bulat. Sengka-sengka ni barang tak betul. Sengka kata kana annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turun kepadamu daripada Quran dan apa yang diturun sebelum kamu daripada kitab-kitab Anbiya Mursalin dulu, sama ada Taurat, Injil. Ya sekarang kata fok yang kata siapa beriman. Ini makan belakang, fok Yahudi pun sengah pala, fok Nasrani pun sengah pala. Kerana dia suka kata dia beriman itu sebenarnya tak beriman lah. Itu makna alam tara ilal ladzina yaz'umun. Orang tak beriman dengan kitabullah, tidak beriman dengan kitabut Taurat, tidak beriman dengan kitab Injil. Kerana orang beriman dengan kitabullah sama ada kitab Taurat, kitab Injil, mesti dia beriman dengan kitabul Allah hak nama Quran. Ya hatullah ya. Kalau kata bukan hatullah tu, mana kata hawa nafsu dia. Hak hakikatnya hatullah. Kitabullah tu Taurat baik, Injil baik, Quran baik, iaitu hatullah. Ajaran Allah belaka, mari duk orang panggil patana praprung sesuai dengan zaman. Supaya ratamanun dah. Ratamanun zaman ni kenalah ni. Sesuai dengan orang zaman Nabi Musa ni mana kepatuban tak ada. Zaman Nabi Isa mana tak ada. Sebab itulah kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa tu sekadar zaman tu, yuk tu. Tak ada ajaran kitab dia yang boleh memberi rahmat untuk yuk lah ni, tak ada. Saya rakyat dah itu. Rakyat dah dulu katanya. Eropah tu, zaman kitab Musa, kitab Isa tu, puak tu banyak tu turut agama dia dah. Tapi tak ada maju ke apa. Orang mula maju setelah turunnya Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah kemajuan buka dunia semua. Teknologi ke apa tu mari daripada Iqra' belakang. Nak wiasak zaman dulu banyak orang Islam saja duk pop kit gapo duk teroka tu teroka ni semua orang Islam. Buka Eropah, kau jalan Indalus, semua buka dengan kitabullah Al-Quran, bukan kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil untuk zaman tu dalam segi nak bina kemajuan umat yang ada zaman tu. Untuk zaman baru lepas pada Muhammad mari sallallahu alaihi wasallam, kitab Taurat dan Injil sudah dihentikan bot-bat dia. Hak mana pada dengan zaman ni Allah Ta'ala waktu baik pada Injil sikit, waktu baik pada Taurat sikit, mari bohlah Quran, mari duk prakmuan. Nah, ratamanun dia jadi ratamanun cabat sombun. Lasut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ya. Jadi sebab itulah sombun sesuai untuk pakai dunia semua. Segala kemajuan mana-mana pun kalau kita tengok dalam Quran ada tunjang-tunjang dalam Quran belaka. Oleh itu maka alhamdulillah, dalam hatu bukan makna Islam tolak kitab dulu dalam arti kata bukan kitab Allah, dak. Kitab Allah tapi sudah diangkatkan. Kitab tu sudah tidak dipakai, tak kena pakai dah. Kalau pakai dicacuk. Sebab bagai setengah tu mokak dah.
waris hak baru dah. Jadi kalau gitu kena duk banding kau teruk lagi lalu tu Allah Taala suruh kata ni. Nabi suruh kata, Taurat kata, Injil kata cukup dengan ni. Nah, hak ada hak padan dengan zaman lah ni daripada kitab Taurat, Allah Taala nak waris duk dalam Quran belaka. Hak ada dalam Injil pada zaman lah ni hak tak ada kena merokak, Allah Taala nukil masuk dalam Quran belaka. Jadi satu kitab sebab sembun cukup suti, tak ada kena dua, tak ada kena tiga. Dan diiktiraf oleh orang kafir Islam apa dia sama ada zaman mana-mana pun belah tu lah. Tapi puak ning hak ayat ni dia kata, mung tak tengok ke Muhammad. Tak ada wasa pelak ke mung duk tengok puak ni kata ya berimeh pada kitab hak aku turun ke mung, kitab hak turun sebelum pada mung. Sedangkan dia telah mana? Perangai dianya yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Suka nak hati untuk nak berhukum segala permasalahan hidup mereka kepada taghut. Taghut ni makna mahkamah bukan Islam. Bak hukum ni iaitu mahkamah. Mahkamah bukan Islam. Kalau orang Islam tu duk nak berhukum pada mahkamah yang bukan Islam, tok hakim yang bukan berhukum dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah, walaupun Islam sekalipun kadang-kadang, maka Allah Ta'ala murih benar bak ni. Nah, sesuai dengan kita ada usaha nak jadi ada mahkamah syariah dalam negeri Thai ni, kena pakak faham belaka rakyat orang Islam kata gapo kewajipan ke atas dia, kena duk berimeh buku-buku balah ni. Bukan masalah kesampingnya, bukan masalah sunat, bukan masalah cari kerja dak dah. Wak mahkamah syariah, mahkamah Islam, we ada tok qadi mai hukum Allah dan Rasul ni benda wajib, bukan benda sunat dak. Kita orang Islam yang faham Islam tak boleh nak pergi berhukum dengan orang kafir atau munafik sama sekali. Ayat ni dah. Kalau kita dok berasa nak berhukum dengan mahkamah peng hak tamada hak orang bukan Islam, mana kata kita kena duk masuk dalam ayat 90 ni belaka. Ayat 90 ni Allah Taala sindir kepada Nabi Muhammad mengenai dengan puak munafik. Ayat 60 ni cara orang munafik. Di antara alamat orang munafiknya, ia tak terima hukumnya daripada mahkamah Islamiah. Di antara alamat munafik hak jelas dari ayat ni, dia tak berasa nak berhukum kepada ajaran Allah. Dia berhukum kepada ajaran peng hak tamada hak sakun, dia panggil istilah kata. Ni kata ambil sakun tak sakun tu dia nak kata. Nah, sakun tak sakun pun kalau tak serupa dengan Islam, maka tidak mungkin nak jadi molek supaya Islam tak leh sama sekali. Islam ni ajaran Allah yang mengetahui akan tabiat hamba manusia Islam dan kafir, lelaki dan perempuan, yang gagah dan dia tak roknya. Dia tahu belaka. Lalu itulah undang-undang dia molek Allah Ta'ala ni. Ya, lalu itulah kewajipan setiap orang manusia yang beriman kepada Allah kena beri sahal dari segi nak letakkan satu mahkamah syariah, mahkamah Islam. Nak panggil gapo tak apa, asal ada tok qadi hukum Islam sudah. Nak panggil mahkamah Islam apa panggil, tak saya panggil mahkamah Islam pun sudah. Kadang-kadang kita duk terpedaya dengan nama apa dah. Nah, tak ada nak kepada benda sungguh. Kita nak pada benda. Ada tok qadi orang Islam beriman dengan Allah dan Rasul, berpegang dengan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, menurut peraturan-peraturan yang dicerai dan diterangkan oleh ulama-ulama yang mu'tabarin. Tak apalah. Nak duk tak ada angar, tak ada waksan dia pun tak apa. Duk tak cemorang mana pun tak apa. Kalau orang tak sewaksan, nak panggil di majlis agama Islam pun tak apa. Nak panggil di rumah tu imam kapung pun tak apa. Nak tak bahasa di obata pun tak apa. Tak ada apa. Ikut. Tak ada penting kena ada san. Tapi kena ada
กฎหมายรองรับพรบรองรับsupaya nak jadi ada peraturan boleh jalan. Nah, hei kerajaan, hei Tok Qadi, hei umat Islam, naklah faham kata itulah ayat 60 yang Allah Ta'ala sindir kepada orang munafik. Ya ceritanya belah mana? Satu hari salah seorang Yahudi berkelahi dengan orang munafik. Orang Islam lah munafik ni. Lalu tu nak carilah penyelesaian daripada dia kelahi dua orang tu. Orang Yahudi aja hajak orang munafik. Gi kita jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi nak gi berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak gi pada mahkamah. Tanya kata ada tak mahkamah zaman tu? Misal mai tak ada mahkamah dalam sejak Nabi ya. Nah, duk tajmore tak ada, tak apa duk tengah padang, tak apa duk pohon tamar, tak apa mahkamah, ialah seorang tu berhukum hukum Allah dan Rasul kepada sesuatu permasalahan untuk selesai masalah tu. Tu mana mahkamah? Kita ni kadang-kadang duk terpedaya, kena ada sang, kena gatul. Kalau ada paraba mari rang-rak, hak tu lebih molek dari segi nak uji ditangkan dengan negara. Kalau tak ada paraba pun tak ada gapo sah hukum itu diterima oleh Allah Ta'ala hukum itu. Nah, negara nak iktiraf. Tak saya iktiraf sudah. Clear dia panggil, clear. Sama ambil hajat Tok Ime, Tok Khatib, Tok Bila, ambil Tok Guru Soraya, clear masalah Abdullah dengan Yusuf. Selesai sudah. Jangan tak percaya. Tapi Abdullah dengan Yusuf, nah kena percaya kepada Tok Ime, Tok Guru, Ustaz, Gapa, hak yang faham bak syariat Allah. Nah, kena percaya. Dan lema tu tanggungjawab dengan Allah, ya hukum salah dah betul. Nah, hukum yang salah betul, dia masuk neraka pula. Tok Qadi tu masuk neraka pula. Kalau Tok Qadi hukum tak betul lah. Nah, bukan kamu tak betul. Kalau kamu tak betul, Tok Qadi hukum berdasar pada kamu betul. Tapi hukumnya tak betul. Tu Tok Qadi masuk neraka. Kalau kamu tak betul, Tok Qadi hukum betul berdasar pada kamu. Maka hak tu orang makan harta tu masuk neraka. Tok Qadi tak masuk neraka dah. Sebab Tok Qadi ya berdasar pada hak zahir. Kamu balah mana? Kalau kamu balah ni, orang ni benar, orang ni halah. Kalau kamu benar, isi royak mai benar. Nah, daripada bomo gue, Tok Qadi hukum salah. Lah ni. Padahalnya lah ni kenalah lain. Tu masuk neraka Tok Qadi. Al-Qadi duduk dalam neraka tu. Tok Qadi masuk neraka pula. Sebab ia tak ada hukum dengan Allah dan Rasul. Tu jaga malaikat Tok Qadi ni Allah. Hei Tok Qadi, takutlah kepada Allah Ta'ala. Dan negeri kita ada 9 orang Tok Qadi. Nah, 9 orang Tok Qadi. 2 orang cawak taning, 2 orang cawak jalan, 2 orang cawak nara, 2 orang cawak situ, seorang betul. 9 orang. Tok Qadi 9 orang, takutlah kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Tidak itu masuk neraka pula kita. Kalau kita hukum dasar pada tak betul ngajar Allah Ta'ala. Nah, orang nak naik mahkamah, waktu baik bagai sungguh. Tidak itu kalau Tok Qadi hukum kemung pun, mung jangan makan bagai tu. Kerana haram mu makan. Walaupun sah segi hukum gue berjaya. Tapi sebenarnya harta orang lain mung tak boleh makan. Tu kena timbal-timbal. Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala adil. Tak nampak dalam dunia, akhirat sak neraka. Kalau saya tak nampak dalam dunia, neraka ke akhirat sak. Sebab tu siapa gue benar pun tengok molek. Benar sungguh kedak. Kayak aku ni ada loya pandai. Bomo gue aku pandai kecek dikena. Tok Qadi reti kata, balah ni. Dia duk keliru mata Tok Qadi. Tok Qadi hukum dasar pada mata sungguh. Hak zahir. Tok Qadi tak ada masuk neraka begitu. Nah, loya dengan orang juru terima barang tu masuk neraka. Bomo gue naklah kamu tu berkecek molek dari satu undang-undang. Nah, puak-puak tanai kuam. Tidak itu neraka kamu tanai kuam. Nah, neraka kamu tanai kuam. Situ jaga molek. Nah, semua tu kewajipan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Nah, hubungan Tok Qadi, hubungan tanai kuam, hubungan orang nak makan harta hak ya gue benar dah Allah tu. Auzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Puak dia ni nak pergi hukum dengan hukum Islam. Jadi Yahudi tak dikatakan gi Ansari, orang Ansar. Katanya nama
nama gapa ni, Bish. Katanya nama Bishrun. Dia kata, "Gi he Bish, jumpa dengan Muhammad." Bishrun kata, "Dak, kita pergi jumpa dengan Ka'bul Ashraf." Ya. Ka'bul Ashraf ni orang Yahudi. Habis makan duit. Yahudi makan suap. Siapa ada duit banyak, dia hukum ni. Siapa tak ada duit, pakai halah. Jadi Ansar ni ada duit sikit. Yahudi ni orang tak ada duit. Nah, lalu tu Yahudi tu aku tak say. Nah, sebabnya aku tahu Ka'bul Ashraf ni makan duit. Nah, aku nak pada Muhammad betul buat hukumnya. Jadi hukumnya ya orang Ansar ni orang tak jujur. Nah, Yahudi ni dia tahu kata hak ni hak dia cerak. Kalau pergi jumpa Ka'bul Ashraf siap lah. Dia punah. Sebab Ka'bul Ashraf ni, Ka'bul Ashraf ni Yahudi, biasa hukum orang dengan pakai suap. Serupa dengan negeri-negeri dalam dunia setengah negeri lah. Negeri kita masuk tak tahu lah. Nah, setengah negeri lah tu. Nah, tu subhanallah, na'udzubillah. Maka suap. Siapa ada duit giwi tanai, duit giwi kata qadi, pui paksa giwi kepada ayakan, benar cerita. Tu Ka'bul Ashraf, bakar Ka'bul Ashraf tu ada dalam negeri mana-mana. Kalau ada lah tu, itulah bakar Yahudi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ka'bul Ashraf. Nah, bakar Yahudi maka suap. Nah, lalu tu Yahudi ni reti benar. Ya tagi Muhammad tak kasuap. Kira mari benar Yahudi. Yahudi kata, "Gi Muhammad tak boleh Muhammad ni rasul mung, Ka'bul Ashraf tak kena. Apa Yahudi aku tahu. Aku Yahudi, aku tahu Yahudi ni maka suap. Mung orang Islam apa tak segi Muhammad tu? Kaca, gi juga Muhammad. Gi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Royak cerita Yahudi royak. Ansar ni royak Nabi Muhammad kata, kalau gitu barang ni boleh ke Yahudi. Nah, hukum Yahudi boleh. Jadi siap riaklah balik Ansar. Munafik balik munafik ni siap riak. Tu baik pada Pak Muhammad. Lagi ni hukum baik ni aku tak jauh aku tak jauh. Ya dia tak sedap dah. Kijau Ahmad pakai ayat betul. Hak anak betul tu. Tak ada terima duit, tak ya demo ya tak suat dulu sebab ya tahu tak ada pintu dulu nak masuk tak ada pintu. Nah, tak ada pintu dulu bak riswah orang Islam ni. Tak ada kena masuk dah, tak ada pintu dulu. Apa dah tu? Lalu itulah ya pergi pada ya tak kita pergi Abu Bakar pula. Hajak pergi jumpa Abu Bakar pula. Pergi jumpa Abu Bakar pula. Yahudi pergi, tak apa, pergi jumpa Abu Bakar pula apa. Asal orang Islam ya yakin tak akan duit. Nah, asal orang Islam yakin tak akan ruswah. Tak makan sinbon. Nah, lalu itulah. Ya pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar dengan ya tak ayat tak mai jumpa Ahmad dah. Ya tak. Ni boleh ke Yahudi? Kena hak Yahudi. Nah, barang ni boleh ke Yahudi. Nah, Ansar pula yalah pula dah, tak lagi pula dah. Tu baik. Kata aku tak terima. Tak terima hukum Islam ni satu dosa besar. Nanti kita tengok ayat lagi akan datang. Nah, tu. Ya pergi jumpa pada Umar. Kita jumpa Umar pula. Jumpa dengan Umar pula. Umar, ya pergi royak ke Umar. Yahudi royak ke Umar. Yahudi ta, "Hei Umar, ni ya ta nama Bish. Hidup hukum pada Nabi dah, Nabi hukum boleh kat aku. Hukum pada Abu Bakar. Ya tak percaya hak Nabi ya. Pergi pada Bakar, tak saya pakai hukum Abu Bakar. Dia nak percaya nak pakai hukum mung. Umar ni tak ada apa tu baik berapa lah lalu dah ya ni. Orang dia rakam pada Allah dan Rasul. Rakam pada Allah lang api ya. Sungguh lah tu Gi berhukum dengan Nabi dah. Pas Nabi hukum mana? Boleh ke orang Yahudi. Pas hukum Abu Bakar, Yahudi. Kalau itu dia start. Dia mudah-mudah. Masya Allah sungguh. Masuk gimbik pedas. Capah lu. Hukum ni hukumnya tak. Orang kufur dengan Allah dan Rasul kata. Mati. Dalam satu kitab ayat tak mati. Hak ni hak cerita dalam apa dia Al-Jami' Al-Ahkamul Quran lil Qurtubi. Nah, bunuh mati. Dia kufur dah ni.
Allah Ta'ala berkata, alam tara ila alladhina yaz'umun. Sekar yang kata dia tu berimeh. Hakikat tak berimeh ni. Orang apabila dengar hukumnya dari Allah dan Rasul ni, kemudian dia duk taraduk lagi, oh, orang ni berat benar. Nah, ayat yang 65 nanti hari ni boleh dia tak ada siapa ni. Nah, kita jadi mengarah panjang sikit ni. 65 tu, ayat 65. Bukan orang Islam lah. Kalau hukum Allah dan Rasul tu tidak menenangkan hati dia, maka bukan orang Islam. Umar bunuh selalu dah. Tu disampai pada Nabi SAW. Nabi hukum kata kena Umar. Sebabnya, ya hukum dah. Budak Yahudi. Islam ada. Orang kafir, buatlah mahkamah syariah. Islam ada. Tok Qadi, adilkan di antara orang-orang yang kelahi. Tak kira adil ni, tak kira ngapi ya. Walau dengan harbi pun kena adil juga. Jangan kata dengan qada kafir tamada. Kafir dia jadi satru dengan orang Islam pun, dia siapa bak berhukum, hukum tu peraturan Allah dan Rasul kena adil. Nabi hukum boleh pada Islam, boleh ke orang Yahudi. Sepatutnya wikah ni apa ni Islam. Minggu dulu wanita dengan Ali dengan Yahudi dah. Pergi pada Quraisy. Quraisy hukum kata boleh ke Yahudi. Tak, dengan Amirul Mukminin di zaman Amirul Mukmin zaman Ali dah. Bukan zaman Nabi dah. Qadi ni zaman Ali. Ali jadi khalifah. Ali dakwa atas baju rata ni baju hak dia, baju rata ni. Ya kepada Tok Qadi, kata saya berasa atas baju hak duk di fulan Yahudi ni baju saya cem nah baju saya. Baju rata. Dia kata mari panggil mari. Kecek. Surah panggil Ali, khalifah. Tak tahu meja. Ni. Hei Yahudi duduk sini. Dua orang ada. Hei Ali. Mana tanda kata baju ni bajumu? Ali tak ada. Berasa. Ya. Tak ada tanda kata baju dia. Pakoh selalu dah. Kalau gitu baju ni hak Yahudi. Tak ada. Putus habis. Yahudi pun dengan khalifah. Dong yak Tok Qadi ni gapo? Isra' sungguh mahkamah ni. Nah, sultah qadaiyah dia ni mahkamah ni isra'. Khalifah balahana, dia atas dah khalifah. Hukum Allah bukan hukum khalifah ya. Hukum Allah. Nah, Tok Qadi ni orang berkata dengan hukum Allah, tu makna Tok Qadi. Orang berkata dengan hukum Allah, tu makna Tok Qadi. Tok Qadi ingat malak segala hukum memang tu adalah mung tu sebagai gati Allah royak pada hamba dia. Itu makna Tok Qadi. Lalu tu dia tak kena khalifah, tak kena gapa. Ali pun kerti kata hukum lah ni. Ali terima, tak ada apa senyum. Ya ada dalil. Tu baik, ada apa? Terima kasih ya. Tak ada apa, tu baik. Itulah Yahudi tu pegang tangan Ali. Aku ni percaya tamu khalifah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Baju rata ni hak mung sungguh. Kepada Ali. Begitu kita lalu. Ali pun aku rasa baju aku ya habis tu aku royak pada Tok Qadi. Ya tu baju hak mung sungguh aku ambil situ-situ ya royak. Tapi aku tak ada tanda katanya mu ambil situ-situ. Kalau ada tanda kata mung gi aku masuk gitu gini enggak juga. Tak ada tanda. Aku tak ingat dari mana aku tahu baju ni. Masuk Islam seorang Yahudi dengan sebab keadilan mahkamah Islamiyah. Hukum orang Islam siap priap. Radak khalifah dan orang Yahudi tamada, rakyat tamada atau rakyat tamada tak ada pelacacun tamada, dai priap. Dan akhirnya Yahudi tak terima sebabnya hak ni hak Ali sungguh. Tapi nak tengok mahkamah Islam ni lah mana? Mahkamah adil. Nabi hukum boleh ke Yahudi, Abu Bakar hukum boleh ke Yahudi, Umar mari catat kau dah tak terima. Itulah Islam. Islam ni ya bukan semua balah tu, tapi nak ayat atau kadang-kadang kedi siapa rakyat tu. Ayat atau orang tidak beriman ni ya kena mari temu dengan Umar. Kalau hal lain dia kat nyawa lagi. Ini tak kena nyawa. Jumpa dengan Umar tak kena nyawa dah. Bakal dekat lalu lah.
Nah, itulah Umar radhiyallahu. Di situlah digelar Al-Faruq. Bapa Umar catah tu, paling tu ayat ni dah. Ayat ni turun kerana Umar catat kat ayat tu. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Taghut ni maknanya mahkamah yang bukan Islam tu, taghut. Tekah tu taghutnya Ka'b ibnul Ashraf tekah tu. Nah, taghut di zaman tu ayat ni ialah Ka'b ibnul Ashraf, seorang Yahudi terkenal dengan tok tai Yahudi lah. Orang pakak gitu itu dia belaka puja dia, bos semangat puja gapa dia, duit ke dia gapa, ya hukum turut duit tu. Itu Ka'b ibnul Ashraf zaman tu. Orang Yahudi ni reti. Tapi tak ada arah, tak ada dapat Yahudi, tak ada dapat hidayah, tak ada nak buat. Yahudi sendiri tak usah hukum pada mahkamah dia, nak hukum pada mahkamah Islam. Lepas pada Abu Bakar, lepas pada Muhammad, dia pada Abu Bakar, pada Abu Bakar, pada Umar. Orang Yahudi, apa dia? Yahudi, orang Ansar ni, dia kira kata nak klik kepada Ka'b ibnul Ashraf. Ya, kita pergi Ka'b ibnul Ashraf, tak boleh, Ka'b ibnul Ashraf tak boleh sama sekali. Mu nak pergi kana dia orang Islam. Asal orang Islam tak angkat duit. Orang Islam tak angkat suap. Ya, kita pergi Abu Bakar. Pergi Abu Bakar pula. Tubik Abu Bakar boleh hukum biasa serupa Nabi juga. Kalau itu, mu nak pergi pihak ikut. Asal orang Islam, orang Yahudi pun tak usah makan suap. Itu cerita zaman Nabi SAW. Menurut apa yang dicatat oleh ahli tafsir, setengah daripadanya Al-Qurtubi. Dan banyak-banyak lagi ahli tafsir yang catat cerita-cerita seperti ini. Nah, dalam Al-Baghawi pun ada, dalam kitab Al-Wahidi pun ada. Nah, tafsir-tafsir banyak benar. Wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan mereka itu diperintah supaya kufur dengan hukum taghut. Kita ni wajib kufur dengan hukum taghut, hukum yang bukan berislam, kena kufur. Kita kacau duk nak naik mahkamah bukan Islam. Allah Ta'ala suruh kita kufur dengan mahkamah bukan Islam. Al-hukmu bima anzalallah ni wajib. Sekadar kuasa. Malaikat tak ada kuasa, tak ada roh, tak ada kuasa. Tak ada mahkamah Islam ke, atau ada tak pada, tak ada kena oyak ke. Benar capai kena cari ke mana juga, tak ada roh. Kena heret juga ke mana ke. Kalau semata-mata yuridun, tak boleh. Yuridun makna apa yuridun? No. Tangcai sungguh-sungguh nak pergi wakwam di mahkamah bukan Islam. Kalau tangcai sungguh-sungguh, ni kufur. Jaga baik-baik situ. Nah, kalau darurat, itu lain pula hukum. Oleh itu, supaya tak sewa ada ayat ni, kerajaan, naklah kamu buka peluang mahkamah Islam kepada orang Islam. Selagi tak mahkamah Islam, selama tu tak sepenuh negeri. Nah, saya berjual mari banyak kali dalam sepa, dalam apa, saya kecek. Tetapi banyak lagi orang tak faham. Nah, duk berasa kata begitu begini. Sebenarnya mahkamah Islam Yahudi sendiri zaman Nabi nak pergi berhukum dengan Nabi, nak pergi berhukum dengan mahkamah Islam. Nak wakwam dalam mahkamah Islam, tak usah wakwam dengan mahkamah Yahudi. Sebab dia orang miskin, orang rakyat. Tak ada duit nak ui kepada Tok Qadi, tak ada duit nak ui kepada Tanai. Orang Islam tak makan suak, tak ada pintu nak masuk makan suak, tak ada pintu orang Islam. Katuk masjid tak ada buku makan suak. Apa makan suak adalah neraka, na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah maka, nah kalau orang Yahudi zaman Nabi, Yahudi zaman belakang-belakang zaman sahabat, sakta kepada mahkamah Islamiah yang ada isra' temti. Sebabnya Tok Qadi ni adalah dia kena kata dengan hukum Allah kepada salah satu kes, bukan hukum khalifah, bukan hukum manusia dak. Nah, orang yang kata dengan hukum Allah, bahaya benar Tok Qadi ni, ada kena ayat. Nah, oleh itu Tok Qadi, jangan berasa mudah-mudah dengan setiap apa yang kamu hukum. Setiap apa kamu hukum, kalau berasa atau tak kenanya hukum Allah, jangan hukum Qadi, kerana itu adalah jalan neraka bagi kamu. Nah, saya nasihat banyak kali dah. Nah, kepada puak-puak kita, supaya kita selamat dari neraka dengan sebab yang ditamnain Tok Qadi. Tak ada yang makan gaji apa kot ya. Nah, tak ada. A'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka kita kena sungguh. Wa qad umiru an yakfuru bihi. Kamu diperintah supaya kamu kufur dengannya.
Mereka itu diperintah supaya mereka itu kufur dengannya. Bukan sekadar kata tak sedak kufur, kena kufur dengan taghut. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Kena kufur dengan taghut. Nah, wajib kufur dengan taghut. Gapo taghut? Al-hukmu bighairi ma anzalallah. Hukum dengan lain pada jaga Allah. Tak ada salah gapo, tak ada jadi penyakit berapi ya hukum ni. Tak ada sangkuam hayanak berapi ya kufur dengan taghut. Nama dia kata nak perang, nak apa, tak. Tak ada. Kufur dengan taghut. Saya jadi manusia agama Islam berdasar pada la ilaha illallah. Kufur dengan taghut, beriman dengan Allah. Itu mana la ilaha illallah. La ilaha illallah tu tak ada semua Tuhan. Semua Tuhan tak ada. Malaikat Allah Ta'ala sah. Itu mana kufur dengan taghut. Tak ada ya. Bukan benda pelik-pelik. Kita kadang-kadang sebut kufur dengan taghut, kita takut belalak mata-mata duk rasa takut. Tak ada apa, tak ada. Dia berasa tak ada, jangan berasa pelik. Bagai Islam kena kata, wala duk mana pun kena kata. Itu adalah bagai Allah, kita berani kata. Dunia ni di tangan Allah, bukan di tangan hamba dia. Oleh itu maka kita kena kata bagai benar. Kufur kena kufur. Beriman kena beriman. Allah Ta'ala kata, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Barulah dia tu berpegang dengan urwatul wusqa. Kalau tidak maka dia tidak berpegang dengan urwatul wusqa. Nah, jadi tak sempurna seorang itu beriman dengan Allah selama dia tidak kufur dengan taghut. Ingat malam. Orang tidak kufur dengan taghut tidak sempurna iman dia dengan Allah. Dalil faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Dalilnya asyhadu an la ilaha tu makna yakfur bit-taghut. Illallah makna yu'min billah. Kita tidak mengucap malaikat kita kufur dengan taghut atau kita beriman dengan Allah. Tak jadi orang itu beriman dengan Allah kalau tidak kufur dengan taghut. Itu ingat malah. Taghut apa? Benda yang disembah lain pada Allah. Taghut barang yang disembah, barang yang diturut, barang yang kita percaya lain pada Allah. Itu taghut. Sama ada benda tu manusia atau benda tu betul benda mati atau benda tu benda hidup. Sama ada benda menyawa atau benda tu benda tak menyawa, dia panggil taghut belaka. Lain pada Allah. Kita jangan letak hati nah untuk nak wasahallah turut lain pada Allah, jangan sama sekali. Lebih-lebih lagi pada perkara yang menyalahi dengan ajaran Allah. Lebih-lebih lagi pada perkara yang menyalahi dengan ajaran Allah, menyalahi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taghut di zaman itu manusia hidup, iaitu Ka'b ibn al-Ashraf taghut zaman itu. Nah, tu manusia hidup. Lepas tu ikut semua berhala panggil taghut belaka. Berhala, api, semua hal, tari semua tu taghut belaka panggil. Wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan tu Allah menghendaki supaya menyesatkan manusia akan sesat yang nyata, yang jauh. Syaitan ni ia boleh buat pergi jauh senyap mana ia buat pergi lah hak dia masuk dalam kepang dia tu. Hak masuk dalam guni dia tu, dia boleh hayung jauh pada Islam, hayung jauh. Aci tak nampak tengok. Tapi duk berasa tak Islam, sebab bakar Islam. Tapi dia ni, syirik dia tu tak ada sakung Islam sekabut dah. Tu sebab syaitan bawa manusia ni, Allah Ta'ala sebagai Tuhan kepada syaitan juga ni. Allah Ta'ala ni Tuhan kepada syaitan tak dah. Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada jin. Syaitan jenis jin, jenis manusia. Nah, maka dia tu adalah hamba Allah Ta'ala juga. Dia tahu tabiat syaitan, dia katalah wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'idah. Dan Allah Ta'ala apa dia? Ia menghendaki, syaitan itu menghendaki supaya menyesatkan manusia atau jin juga akan sebagai sesat yang jauh habis bijau. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min idlali syaitana dalalan ba'ida birahmatika ya arhamar rahim. Itulah lebih kurang hari ini. Satu ayat pula hari ini. Baru ni satu ayat, hari ini satu ayat pula. Ayat berat. Kalau kereta tak boleh pergi ayat ni. Kat seluk, lekat musim tayar, cuk-cuk tak boleh. Ayat berat. Ayat kena atas kepala kita.
kena atas masalah orang yang kita ni kena letak diri dalam puak munafik dulu. Jangan gaduh duit dia orang Islam lagi. Pas ngaji munafik banyak. Pas lana nak bekah tu baik pada munafik. Kenalah tu. Ni munafik. Patak kita negeri bukan Islam pula dah. Ya kena kau teruk lagi. Kena duk fardu atas diri kita ni. Aku ni Islam ke munafik? Islam ke mana? Sebab sahabat semua duk takut dia jadi munafik. Tiap-tiap orang ada sahabat takut dia jadi munafik. Tengok kepada Allah Ta'ala ada hukum dalam Quran dia tu. Dia sepuk je. Kalau tak kena apa sepuk je. Duk tikai turun mari tu. Atas kepala puak dia tu. So sahabat sepuk. Kalau kita ni berkali kena dada selalu dah kaya. Nah, ayat musakut dengan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu marilah kita pakat. Ni ayat surah Nisa ni banyak ayat munafik. Mari kita ikuti satu ayat ayat surah ni. Ayat surah Nisa nak gerah tak boleh. Jalan payah. Nah, jalan payah jadi gerah tak boleh. Kena kira-kira jeruh. Jeruh macam jeruh. Yo banyak surah Nisa ni banyak yo. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita dengar sungguh seterusnya insya-Allah. Hari ini sekadar ni dulu. Wallahu taala alam. وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله